Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Hanida. So, hari ini kita akan buat sesi PDPR untuk subjek reka bentuk dan teknologi ataupun kita panggil RBT ya, untuk tingkatan 1. Okey, tingkatan 1. Okey, okey. Sebagai pengenalannya, yang ni cikgu nak tunjuk kat kamu, ini adalah buku teks tingkatan 1 untuk RBT. Okey. Jika pelajar ataupun murid belum mendapat buku teks, murid-murid bolehlah mendapatkan buku teks daripada buku teks online ya. Macam mana nak dapatkan buku teks online ni? Okey, murid-murid boleh pergi ke Play Store. Kemudian boleh type my KSSM dan boleh cari kat situ senarai buku teks yang ada dalam tu. Okey. Dan boleh download saja. Okey. Okey, untuk hari ni kenapa tak bergerak? Okey, so apa yang kita nak belajar hari ni ialah berkaitan dengan tajuk yang pertama ya. So untuk tingkatan 1 ni, okey, secara keseluruhan tingkatan 1 kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So semua ada 8 ya, 8 bab untuk tingkatan 1. 8 bab untuk tingkatan 1. So secara keseluruhan bab 1 berkaitan dengan pengenalan reka bentuk dan teknologi. Kemudian yang kedua kita ada pengurusan projek. Adalah beberapa projek yang kita perlu buat. Kemudian kita ada proses reka bentuk. Kemudian kita ada tajuk lakaran ya, lakaran 1, lakaran 2. Kemudian kita ada sistem vertigasi. Yang mana yang ini sepatutnya ya, jika kamu belajar secara bersemuka, jadi kita akan buat projek vertigasi lah. Vertigasi ni berkaitan dengan tanaman sayur-sayuran secara drip. Maksudnya kita nak siram tak payah siram. Kita siram secara automatik. Okey, kemudian kita ada juga reka bentuk fashion 1 dan juga reka bentuk fashion 2. Okay, so yang ni pun sepatutnya kalau kita belajar secara bersemuka, memang kita kena buat projek reka bentuk fashion. Selalunya yang ini berkaitan dengan jahitan lah, jahitan. Kita reka lah apa-apa yang berkaitan dengan menjahit. Okay. Okay. Okay, kita masuk kepada bab 1 ya, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, apakah yang kita akan lihat dalam bab 1 ini? Okey, yang pertama, kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan dunia reka bentuk. Dunia reka bentuk, definisi reka bentuk. Kemudian di dalam dunia reka bentuk tu kita ada elemen, prinsip dan sebagainya. Okey. Kemudian kita nak lihat juga apakah dia kepentingan reka bentuk dan teknologi. Apa pentingnya kita buat reka bentuk ni? Dan yang ketiga, kita nak tahu juga tentang invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Apakah dia invensi dan inovasi? Invensi ni maksudnya kita menghasilkan benda yang baru, kreatif. Inovasi maksudnya benda yang sedia ada kita ubah suai menjadi satu reka bentuk yang lebih baik. Okey, lebih baik. Okey. Ini ya, okey. Nah, ini semua yang saya tunjuk ni adalah yang ada dalam buku teks kamu. Yang ni kalau siapa yang dah download buku teks online KSSM tu, boleh tengok di muka surat 2, refer muka surat 2. Okey, kita ada tajuk 1.1 dunia reka bentuk. Okey, 1.1 dunia reka bentuk. Okey, kita nak tengok sini dunia reka bentuk ya. Apakah yang dimaksudkan dengan dunia reka bentuk? Okey. Okey, kehidupan pada hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan ya, teknologi. Antaranya kita tengok towel, ada sabun mandi pun macam-macam bentuk, berus gigi, seluar, kasut, kuih-muih, kenderaan, petani, semuanya ada dalam pelbagai bentuk. Okey. Kita tengok sini.
Kemudian kita nak tengok apa dia definisi reka bentuk. Okey, reka bentuk ni. Ni reka bentuk. Okey, reka bentuk ni apa maksud dia? Definisi ni ialah maksud ya. Okey, reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau kamu tengok ni gambar raja yang diberi ni, gambar raja 1.1, kita dapat lihat ya perubahan reka bentuk basikal ni daripada basikal lama ni, kemudian transfer jadi basikal baru. Dan sekarang ni untuk abad ke-21 ni kita lihat ada lebih canggih basikal dia yang boleh lipat pun ada, yang sangat ringan kita boleh bawa ke mana-mana pun ada. Okay, so new invention lah benda tu. Okay, yang tu lah yang kita panggil reka bentuk dan teknologi. Okay, maksudnya daripada basikal ini kepada basikal yang baru, kemudian kepada yang lebih advance. Okay, yang lebih advance. Okay. Okey. Kemudian kita nak lihat pula apa dia definisi teknologi. Ini teknologi ni. Yang B ni. Okey. Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Contoh diberi dalam ni gambar raja 1.2 ni perubahan teknologi mentah, bahan mentah daripada kayu balak ni, pokok kayu balak yang besar ni. Kemudian manusia menghasilkan teknologi mesin potong pokok ni. Kemudian mesin juga boleh jadikan balak ni kepada papan. Papan ni tukar jadi kerusi. So semua ni melibatkan teknologi lah. Teknologi. Kalau tak ada teknologi, tak boleh lah. Susah lah nak tebang pokok yang besar ni. Nak tebang macam mana? Tebang pakai kapak. Kan? Tak boleh kan? Jadi kita, teknologi lah sebenarnya yang membantu kepada perubahan perubahan kepada dunia kita, dunia reka bentuk ni. Ya. Okay, konkret dan juga abstrak. Kalau kita lihat ya di sini, dalam jadual 1.1 ni, kita dapat lihat ada jadual banding beza. Jadual banding beza. Apakah yang dimasukkan dengan konkret dan apakah yang dimasukkan dengan abstrak. Okey. Okey, murid-murid boleh tengok di sini. Konkret. Dari segi teknologi konkret ni maksudnya kita boleh nampak, kita boleh pegang semua kan. Okay, kita boleh pegang contoh peralatan peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, makanan semua kita boleh pegang kan, pakaian, persenjataan. Okey. Kemudian dari segi abstrak pula macam sewaan, dia berkaitan dengan perkhidmatan. Abstrak ni kita tak boleh pegang, tak boleh nampak, tak boleh ni. Sewaan, sistem pembelajaran, proses langkah dan sistem pengairan tanaman dan semua ni kita boleh pegang. Okey. Okey. Alright. Surat 3. Okey, now kita pergi kepada 1.1.2 iaitu elemen reka bentuk ni, elemen reka bentuk. Okey, nak tukar. Alright. Okey, kita nak tengok elemen. Oh, macam tu. Size okey. Okey, so laser. Okey, yang ni senang, laser. Okey, elemen. Apakah dia elemen reka bentuk? Kalau nak baca yang ni memang susah lah nak hafalkan. Okey, yang ni. Okey, saya nak murid-murid tengok yang ni, fokus yang ni Raja 1.1 elemen reka bentuk. Ni yang dalam peta buih ni. Peta buih ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 semua elemen reka bentuk. Okey, 7 elemen reka bentuk. 7 elemen reka bentuk ni akan kita guna nanti sampai tingkatan 3. Elemen prinsip. Elemen prinsip, so kita akan ulang-ulang yang ni ya. Jadi maknanya kena faham betul-betul lah apa yang dimaksudkan dengan elemen reka bentuk. Okey, garisan.
Apa maksud garisan? Okey. Okey, tak apa. Dah banyak dah ni. Okey, tak apa. Kita sampai sini dulu. Elemen reka bentuk. So, kita akan sambung lagi lah untuk garisan ni. Nantilah. Okey, so elemen reka bentuk ada 7. Okey, cikgu nak bagi tugasan ya pada kamu hari ni. Tugasan dia, setelah kamu dah download buku teks online tersebut, cikgu nak kamu salin ya, salin nota muka surat 2 hingga 3. Salin nota muka surat 2 hingga 3. Saya tahu murid-murid semua tak sabar nak salin nota kan. Nak buka buku, nak guna buku yang dah beli, nak guna pen yang ibu dah beli kan. Okey, so boleh guna. Boleh salin nota dengan cantik-cantik. Lama dah tak menulis kan. Okey, tulis. Okey, kemudian nak salin kat mana tu? Okey, salin kat mana? Kita salin dalam buku panjang yang kamu beli kat koperasi sekolah. Okey? Ataupun kalau tak ada buku panjang, buku kat koperasi sekolah, guna saja buku apa yang ada ataupun ada kertas kat rumah, kertas A4 atau kertas apalah. Okey? Dan murid cikgu nak pesan kalau anda tak ada bahan nak menulis, gunakanlah apa saja kertas yang kamu boleh tulis dan pastikan simpanlah di tempat yang baik. Okay, simpan di tempat yang baik. Kalau yang lebih baik tu dalam fail lah. Kan? Kalau boleh, cuba dapatkanlah buku panjang di mana-mana kedai. Okay? Kedai alat tulis. Boleh ya? Okay. Saya ya, secara personal. Okay. Setelah selesai kamu buat semua ni, kamu dikehendaki mengisi link ya. Link menyatakan yang kamu telah buat kerja rumah yang saya bagi ni. Okey? Hantar link pada saya secara personal. Dan juga snapshot nota yang telah kamu salin dan hantar pada saya. Okey? Terima kasih. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama Cikgu Hanidah. So, jumpa lagi dalam PDPR yang akan datang. Bye.